Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 4 hari bulan April bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana kita telah ambil daripada blog-blog tempatan. Tapi sebelum kita mulakan, saya harap anda semua yang masih lagi belum subscribe ke channel the segment boleh tekan butang subscribe sekarang dan belanja saya satu like. Okey. Malam ni kita ada lebih kurang dalam 4 cerita yang kita nak ketengahkan. Ada yang sederhana panjang dan ada yang panjang. Okey, dia yang pendek tak ada pada malam ni. Okey. Jadi guys, saya rasa saya tak nak buang masa lagi. Jom kita dengarkan dengan kisah kita yang pertama, kisah yang dihantarkan ataupun yang ditulis oleh Roshi. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kisah yang saya akan kongsikan ni akan menjadi pengajaran dan penoman buat kita semua sebelum bertemu dengan pencipta kita pada satu hari nanti. Pagi tu, saya mendapat panggilan telefon daripada seorang rakan memberitahu bahawa ada seorang penduduk dekat karya kita orang ni meninggal dunia. Dan arwah lelaki tu berusia lewat 50-an, seorang pemborong ikan dekat kampung kita orang ni. Jadi sejujurnya, saya memang sangat-sangat jarang berjumpa dengan arwah kerana dia lebih banyak menghabiskan masa dekat pekan menghantar bekaran hasil laut yang diborong daripada nelayan dekat kampung seberang. Jadi setahu saya, dia ni tak ada orang kata macam bercampur masyarakat, betul tak? Dia macam tak bercampur dengan penduduk-penduduk kampung. Silat hari bulan mungkin dia pun tak ada kawan sebenarnya kat sini. Tapi nasib baiklah ada seorang pembantu dia yang terjumpa arwah terbaring dekat tepi lori dia ni ketika dia datang untuk membawa lori ke JT pagi tadi. Kalau tak tahulah apa yang jadi disebabkan arwah memang tinggal sebatang kara, Fiz, seorang-seorang. Dan kita orang pun tak pasti juga sama ada dia dah berkahwin ataupun dah berkeluarga, disebabkan sikap dia yang tak suka bercampur dengan jiran tetangga ni. Senang cerita dia ni macam lone ranger lah, seorang-seorang hidup dia ni. Jadi setelah bersiap, saya terus pecut motosikal saya ke rumah arwah. Dan harapnya ramailah jiran tetangga yang turut datang membantu kat sana. Jadi sebaik saja saya sampai dekat sana, saya tengok jiran-jiran dah mula memenuhi kawasan halaman dia ni. Jadi selesai memberi salam dan bertanya khabar, saya melangkah masuk ke dalam rumah untuk melihat jenazah. Tapi Fiz, sebaik saja mata melihat tubuh arwah ni, saya macam agak terkejut tau. Terus beristighfar panjang saya pada ketika tu. Sebab apa? Saya bukan nak buka aib dia, tapi saya tengok tubuh dia ni dah membusuk dan juga kehitaman dan perut dia nampak kembung, Fish. Jadi bila saya tengok macam astaghfirullahalazim. Dan terdiam saya masa tu, Fish. Tak tahu apa benda yang perlu saya lakukan. Saya jeling-jeling juga kat rakan-rakan sebelah ni kan. Dan nampaknya mereka juga seolah-olah macam menunggu arahan daripada saya tau. Jadi saya pun beritahu kat diorang supaya jangan usik mayat tersebut kerana apa-apa yang berlaku sekalipun kita kena tunggu pihak berwajib sampai dahulu walaupun secara logiknya arwah dah meninggal dunia. Yang penting kena ada pengesahan daripada pihak berkenaan. Dan tak lama kemudian pihak polis dan juga pegawai perubatan hospital pun sampai. Jadi setelah melihat situasi si mati dan juga mengesahkan kematian dia ni, beberapa orang anggota polis terus berjumpa pembantu dia untuk bertanyakan soalan. Dan dia terus mengarahkan supaya mayat itu dibawa ke hospital untuk menjalani bedah siasat jika terdapat sebarang unsur khianat ataupun sebagainya. Jadi pada waktu tu saya dan juga beberapa penduduk kampung ataupun penduduk kat taman tu bersama-sama membantu polis angkat jenazah untuk dimasukkan ke dalam kenderaan dan seterusnya dibawa ke hospital. Jadi sebaik saja kenderaan membawa arwah bergerak pergi, bis, saya tertanya-tanya tau, dan saya bertanyakan kepada beberapa orang dekat situ tentang ahli keluarga si mati. Disebabkan saya nampak macam tak ada seorang pun anggota keluarga dia dekat rumah tersebut. Jadi menurut pada cerita diorang ni, arwah tu baru je berpindah kat kampung tu sejak setahun yang lalu. Tapi tak tahu pula sama ada arwah tu dah berumah tangga ke belum. Disebabkan dia ni tak pernah berkongsi cerita pada sesiapa pun. Dan pada waktu tu ada satu pakcik ni mencelah tau.
Dia kata, oh patutlah daripada pagi tadi lori arwah tak bergerak. Kan? Pelik juga. Saya ingatkan dia cuti meniaga hari ni. Dan menurut pada pakcik tu lagi, sepanjang dia kenal dengan arwah ni, sekalipun diorang ni tak pernah bertegur sapa tau. Kan? Pernah juga dia cuba nak berbual dengan arwah, tapi arwah ni seolah-olah macam mengelak. Tak tahu kenapa. Jadi sebaik saja saya dan juga rakan-rakan yang lain nak beransur balik ni, tiba-tiba datang pula seorang pemuda berusia lewat dalam 30-an macam tu. Dia datang bagi salam. Assalamualaikum, dia cakap. Jadi lelaki tersebut memperkenalkan diri dia sebagai saudara arwah yang tinggal dekat daerah Pekan Lama. Jadi saya macam, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kan? Lega lah. Akhirnya ada juga waris arwah yang tahu kan. Jadi orang kata mudahlah untuk uruskan, untuk kebumikan arwah dan sebagainya. Jadi pemuda tu bernama Amir tau. Jadi Amir ni pun cakap lah, Assalamualaikum, saya dah bagi tahu dah tentang hal ni pada ahli keluarga yang lain. Nanti insyaAllah nanti diorang sampailah tu. Jadi kita orang yang berada kat situ, Bish, kita orang macam tarik nafas lega. Sekurang-kurangnya ada sanak saudara dia yang akan berikan penghormatan terakhir semasa penguburan nanti. Ustaz, boleh tak temankan saya pergi ke hospital untuk uruskan jenazah, Ustaz? Maklumlah, saya ni bukannya pandai sangat, Ustaz, kan? Jadi kalau Ustaz ada, legalah juga. Jadi kata Amir kepada saya lah pada ketika tu. Jadi pada tu macam saya macam serba salah tau, kan? Rasa macam nak tolak tapi macam tak manis pula. Dan akhirnya atas rasa tanggungjawab sesama Islam ni, saya pun bersetujulah. Jadi pada waktu tu saya naik kereta dengan Amir untuk menuju ke hospital. Dan dalam perjalanan saya pun sambunglah berbual cerita dengan Amir ni kan. Dan cerita kita orang ni banyak berkisarkan tentang arwah. Jadi Amir pun cakap, Ustaz, pakcik saya ni dia ni memang pelik sikit, Ustaz, kan? Dia ni jenis yang macam tak nak bercampur orang. Dan masa dia pergi umrah tahun lepas pun, dia langsung tak bagi tahu siapa-siapa pun. Dan kita orang tahu yang dia pergi umrah pun lepas dia dah balik, kan? Kalau tidak memang kita orang tak tahu, Ustaz. Jadi melalui pada cerita Amir, saya dah dapat agak tahu sedikit sebanyak tentang si arwah ni. Rupa-rupanya arwah ni tak pernah berkahwin kerana katanya dia ni lebih selesa hidup seorang-seorang. Jadi terfikir juga saya, macam manalah saat akhir arwah ni kan, ketika malaikat Israel datang menjemput dia ni, seorang-seorang diri, dengan tak ada ahli keluarga kat sisi kan. Tapi yang pelik, Fiz, arwah ni memang suka menyendiri tau. Ketika awal dulu saya pernah cuba untuk tegur dia, memandangkan dia karya baru kat situ, tapi dia mengelak dan dia langsung tak nak berbual. Jadi sejak daripada tu, kalau katakanlah saya bertembung dengan dia, kalau katakanlah saya nak pergi ke masjid ke, nak pergi ke surau bertembung dengan dia, angkat tangan dia, Fiz. Ketua Amir pun sambung lagi, itulah peliknya, Ustaz. Saya pun tak tahulah apa masalah dia, Ustaz. Dia memang jenis yang tak suka bercampur orang. Usahkan dengan orang yang dia tak kenal. Kita orang yang saudara mara ni pun, yang selalu buat kenduri ni pun, kadang-kadang dia tak pernah datang. Jadi bila Amir cakap macam tu, saya langsung tak ada jawapan, Fiz. Mungkin arwah ada sebab yang tersendiri sehinggakan dia tak suka bercampur gaul dengan orang lain agaknya. Namun yang menjadi persoalan saya, kenapa tubuh arwah ni tak seperti jenazah lain yang pernah saya nampak sebelum ni? Hanya Allah je yang tahu jawapan tu. Dan seperkara lagi yang bermain dekat dalam benak kepala otak saya ni, bila sebenarnya arwah tu meninggal dunia, kan? Tak mungkin dalam masa 24 jam dia punya jenazah tu macam membusuk kan, hitam, perut kembung kan. Jadi menurut kata pekerja dia pada malam tu, dia masih lagi bersama dengan arwah tau, menghantar ikan ke pasar dekat pekan. Tapi lah macam saya cakapkan tadi kan, kalau fikirkan secara logik kan, bila tengok keadaan mayat yang saling tak ubah seperti orang yang dah meninggal berhari-hari lama dia ni, macam tak masuk akal, Fiz. Bukan saja perut dia kembung membusung ni, kulit dia pun dah kehitam-hitaman. Bau busuk dia jangan cakap lah, busuk sangat. Dekat situ saya tak ada jawapan, wallahualam. Jadi bila saya teringatkan balik kisah yang berlaku pada tahun 1990-an ni, sekaligus terbit rasa keinsafan, Fiz, kan? Dan membuatkan saya sentiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan seharian sebenarnya.
takut rasanya jika ada dosa lampau yang tidak diampunkan Allah. Sehingga ditunjukkan pada saat akhir dijemput sakaratul maut. Jadi itulah Hafiz kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Roshi. Kisah yang berjudul Sakaratul Maut Seorang Diri. Okey. Kisah yang pertama ni dia tak ada macam seram. Dia tak ada seram. Elemen seram tu kurang. Cuma dia elemen more pada misteri. Kenapa jenazah dia tu membusuk kehitam-hitaman dan juga perut dia membusung, kan? Jadi apa pendapat korang? Okey, kita bukan nak kata macam nak membuka aib, bukan. Tapi kita just nak orang kata sebagai satu topik perbincangan lah. Apa pendapat anda semua tentang kisah yang pertama yang ditulis oleh Roshi ni? Sama ada arwah ni dia terkena buatan orang ataupun dia mengamalkan sesuatu yang tak sepatutnya diamalkan. Dia pun tak ada kawan, dia suka menyendiri, kan? Itu antara clue-clue yang diberikan. Tapi wallahualam lah, apa benda ilmu yang dia belajar yang mungkin tak selari dengan ajaran kita, kan? Ataupun macam saya cakapkan tadi, dia terkena buatan orang sampaikan perut dia kembung, membusung dan sebagainya. Wallahualam. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Zul. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, saya nak share pengalaman semasa berkunjung ke Peru pada tahun 2013. Jadi pada waktu tu saya menginap di sebuah hotel lama di Sacred Valley. Dan hotel tersebut agak klasik. Disebabkan sebahagian besar bangunannya ni dibuat daripada kayu dan dikelilingi oleh gunung ganang yang puncaknya tu diselaputi dengan glasier serta hamparan awan. Cantik Fish, memang cantik. Tapi bukan kisah kecantikan yang saya nak ceritakan sebenarnya. Dekat situ saya menginap sebilik dengan seorang teman yang saya namakan dia sebagai Rahman. Okey. Jadi pada satu malam ni kita orang pergilah berbual-bual dengan dua orang lagi rakan sekerja Rahman, iaitu Aisham dan juga Huzaini. Dan Aisham dan Huzaini ni, diorang ni menginap dekat bilik sebelah. Dan secara tiba-tiba si Rahman ni bangun, kan? Dan katanya dia nak pergi ke bilik kita orang sebentar untuk mengambil barang. Jadi saya pun hulurkanlah kunci bilik dekat si Rahman ni. Dan beberapa minit kemudian Rahman kembali ke bilik tempat kita orang tengah lepak tadi. Lepas tu dia terus bertanya tau, Zul, aku nak tanya kau satu benda lah Zul. Kenapa kau tak kunci bilik kita? Pintu terlapang buka. Kalau ada orang masuk habis satu benda kita bro. Kan? Kena rembat, kena curi. Dah lah kita bawa barang macam-macam. Kan kalau kena hilang kita punya kamera ke, kita punya handphone ke apa ke, kan susah. Jadi bila si Rahman cakap macam ni, saya macam agak tercengang tau. Sebab apa? Saya dah yakin memang kita orang dah kunci, memang saya dah kunci bilik kita orang ni. Tak mungkin saya biarkan bilik tu terbuka disebabkan dalam beg kita orang ni penuh dengan barang-barang keperluan, gadget, dokumen perjalanan, pasport, duit, macam-macam. Jadi saya pun terangkan balik pada Rahman, dan masih terbayang lagi macam mana saya kunci bilik kita orang ni. Manakan tidak Hafiz, pintu tu unik, dan ia dibuat dia daripada kayu tebal dan menggunakan kunci yang besar serta klasik. Belum pernah saya tengok pintu hotel yang sebegitu unik tau. Tapi disebabkan malas nak panjang cerita, saya beralah pada si Rahman ni dan mengatakan bahawa mungkin saya terlupa. Jadi bila saya dah cakap macam tu, dia pun terima dengan alasan saya lah. Jadi saya ingatkan cerita tu habis kat situ je. Esoknya tu, masa kita orang tengah bersarapan, Huzaini tanya satu soalan pelik pada si Zul ni. Huzaini yang bilik sebelah tu, dia tanya satu soalan pelik dekat Zul. Zul, malam tadi lepas kau keluar daripada bilik kita orang, kenapa kau kunci pintu daripada luar? Kita orang tak dapat nak keluar tu. Lagi sekali saya tercengang habis. Untuk soalan ni saya memang langsung tak nak mengalah.
Disebabkan apa? Langsung tak masuk akal, tak logik langsung. Mana mungkin saya kunci pintu bilik diorang daripada luar? Sebab kan benda tu akan menyebabkan kawan-kawan saya terperangkap. Betul tak? Dan takkanlah saya nak susahkan diorang, takkanlah saya nak majal diorang pula. Jadi saya pun menindakkan benda tu dan diorang tanya lagi sekali, habis kalau kau tak kunci daripada luar Zul, kenapa kita orang tak boleh nak buka pintu? Jadi lebih pelik lagi Fiz, kata Huzaini, ketika nak buka pintu bilik dia tu, tiba-tiba seperti ada seseorang yang sedang menarik pintu tu daripada luar supaya tak boleh nak dibuka. Hanya selepas beberapa kali mencuba, barulah berjaya. Yang aneh dia, bila Huzaini menjenguk dekat luar, tak ada siapa-siapa dekat luar. Jadi kita orang ni, macam saya, Rahman, macam agak tercengang juga dengan cerita daripada Huzaini ni. Ada sesuatu ke dekat hotel yang mengganggu kita orang ni? Kita orang macam okay. Jadi sewaktu dalam kenderaan, ketika kita orang nak menuju ke Casco, Rahman mengajukan satu soalan kepada pemandu pelancong kita orang ni, Wellington Calderon. Jadi dia pun tanyalah pada si Wellington ni, Wellington, boleh tak awak ceritakan tentang kejadian-kejadian pelik dan juga misteri dekat hotel yang tempat kita orang duduk ni? Jadi si Wellington ni pun macam agak terkejut tau. Dia ucap, mana awak tahu? Siapa yang bagi tahu awak yang kita orang punya hotel ni macam berhantu? Dia kata. Kalau begitu Fiz, maknanya memang betul lah hotel yang kita orang duduk tu berhantu Fiz. Dan kita orang bertanya serentak tau. Jadi si Wellington ni ketawa je. Betul, dia kata kan. Ya betul. Malam tadi awak ada dengar tak bunyi orang berjalan, berlari-lari, ketuk-ketuk pintu ataupun buka air pipe sendiri? Ada tak dengar? Jadi saya pun terus mengesahkan benda tu. Dan pemandu pelancong tu terus bercerita. Dan kata Wellington pada ketika tu, boleh dikatakan setiap penghuni dan juga pelancong yang dibawa ni menginap dekat hotel berkenaan akan mengadu perkara yang sama bis. Jadi Wellington ni mengaitkan kejadian-kejadian misteri tu dengan sejarah pembinaan hotel tersebut. Hotel tu dah lama Fiz, usia lebih kurang dalam 100 tahun lebih. Dan asalnya tu dimiliki oleh seorang hartawan Sepanyol. Tapi hartawan tu dia merupakan satu manusia ataupun seorang manusia yang sangat kejam. Dia bukan saja mengerah keringat tenaga-tenaga yang terdiri daripada warga pribumi Peru dengan cara yang zalim. In fact, Mamat tu tak nak langsung bayar gaji-gaji pekerja dia ni. Dan ramai di kalangan mereka mati akibat didera ataupun jatuh sakit. Dan sebahagian lagi dibunuh. Sebahagian lagi pekerja dia ni dibunuh apabila mendesak supaya dibayar gaji. Jadi si Wellington ni pun cakap, sambil-sambil dia tengah bawa kereta, sambil-sambil tu dia cakap, itu sebenarnya roh-roh pekerja-pekerja ni lah, yang tengah berlega-lega, yang mengganggu para penghuni hotel tu. Selain daripada tu Fiz, Wellington pun cakap, dia kata para penghuni juga sering terlihat bayangan seorang lelaki berpakaian labuh, mundar-mandir dekat dalam bilik dan juga dekat sekitar hotel. Dan jelmaan tu dikatakan roh seorang paderi. Jadi pada waktu tu si Wellington ni macam being honest lah. Dia terus terang je lah. Dia kata, untuk pengetahuan korang saya ni penakut tau. Malam tadi saya langsung tak tidur. Takut kalau hantu-hantu tu semua datang kacau saya. Wah, saya fikir-fikirkan balik, dekat Peru pun ada hantu ke? Memang ada bis. Jadi dalam perjalanan tu, Wellington menyambung cerita dia. Katanya sewaktu kecil, bapa dia ni nama dia Maximo Calderon, sering mengikut datuk dia Javier, pergi menjual lembu dan juga kerbau dekat sekitar Casco. Dan ketika itu Casco tak sebesar dan sesibuk sekarang. Jadi satu pagi ni, ketika menghela haiwan tu di sebatang jalan yang sunyi, tiba-tiba muncul satu lembaga hitam cuba untuk menyerang diorang. Jadi Maximo ni ataupun bapa Wellington ni menjerit ketakutan dan dia berlari mendapatkan bapa dia si Javier ni. Jadi Javier ni pun segera membuka tali pinggang dan melibas-libaskan dia ke arah lembaga hitam tersebut. Dan akhirnya lembaga hitam tu pergi, yang setinggi 3 meter ni, dia terus pergi menghilangkan diri lenyap macam tu je.
Nak dijadikan cerita, lewat petang tu kita orang pun sampailah dekat Kasko, kan? Dan matahari dah beransur turun ni, langit dah menjadi gelap. Jadi Wellington membawalah kita orang menyelusuri lorong-lorong kecil dekat sekitar bandar tu dan kemudian berhenti di Jalan Ataud. Ataud tu bermakna keranda, kan? Kalau ikutkan direct translation ni jalan keranda lah. Jadi dia Jalan Ataud. Sekarang saya nak ceritakan kepada kamu semua kenapa jalan ni diberikan sebagai jalan keranda. Si Wellington ni cakap, sekarang aku nak ceritakan kat korang kenapa nama jalan ni adalah Jalan Ataud ataupun Jalan Keranda. Jadi cerita Wellington, Fiz, kedatangan Sepanyol dulu bukan sekadar hanya untuk menjajah, tapi turut membawa bersama penyakit-penyakit baru yang tidak pernah dialami oleh warga Peru. Dan antaranya adalah demam cacar, demam campak dan juga malaria. Dan ada kajian mengatakan bahawa jumlah penduduk Peru merosot lebih 90% selepas kedatangan Sepanyol akibat kekejaman penjajah tersebut dan juga serangan penyakit yang tadi itu. Dan kematian ni boleh dikatakan berlaku setiap hari dalam jumlah yang tak terkawal, bis. Jadi ketika ni lah ada satu kejadian pelik yang berlaku, bis. Dekat hujung bandar, para penduduknya sering melihat jelmaan sekumpulan manusia mengusung keranda di jalan dan juga lorong-lorong dekat sekitar kawasan tu. Dan jelmaan tu hanya muncul pada waktu malam dan kemudian hilang bagaikan dibawa angin. Dan oleh disebabkan itu, jalan utama di kawasan berkenaan dinamakan sebagai Jalan ataupun Jalan Keranda. Jadi si Wellington ni sambung lagi. Dekat Kasko, pada satu ketika dahulu terdapat sebuah rumah yang sangat-sangat ditakuti, bis. Rumah tu terbiar kosong, tapi anehnya pada waktu malam akan kelihatan ada orang yang menghuni rumah tu. Lampu terpasang sendiri, paip air terbuka. Kemudian terdengar seolah-olah macam ada suara orang bercakap-cakap, pinggan dicuci, kan? Macam-macam lah. Tapi bila siang, kosong. Rumah tu kosong, kotor, berselerak, kan? Pelik. Lepas tu Wellington pun cakap, sebenarnya kan, penduduk-penduduk dekat kawasan ni memang langsung tak berani nak dekatkan diri dekat rumah tersebut tau. Malah pemilik rumah tersebut pun tak berani nak tinggal kat situ. Tapi bagaimanapun bukannya semua orang percaya dengan cerita-cerita hantu. Jadi pada satu ketika, ada sebuah keluarga yang datang menyewa rumah berkenaan. Dan mereka anggap cerita-cerita tu semua hanya rekaan semata-mata. Jadi Fiz, malam-malam yang berlalu, menyaksikan tak ada satu pun jelmaan menakutkan yang muncul dekat rumah berkenaan. Sehinggalah pada satu malam, ketika keluarga tu mengadakan majlis perkahwinan anak perempuan diorang. Lepas tu Wellington pun cakap, cerita dia macam ni guys. Malam tu, diorang ni dikejutkan dengan kemunculan jelmaan seorang pengantin perempuan tanpa kepala tau. Tubuh badan dia ni penuh dengan darah. Dan semua yang berada dekat dalam rumah tu semua bertempiaran lagi tau. Dan hantu yang tak ada kepala tu kemudian merasuk pengantin lelaki pula. Jadi dalam keadaan yang tak sedarkan diri, pengantin lelaki tu telah mengambil sebilah pedang lalu memenggal leher pengantin perempuan. Jadi lepas dia dah settle benda tu, dia bunuh diri dia sendiri pula. Dan rumah tersebut kabarnya masih terbiar kosong sampai sekarang. Tak ada siapa yang berani menyewa dekat situ disebabkan jelmaan-jelmaan yang menakutkan, termasuklah pengantin perempuan yang tanpa kepala akan muncul pada malam hari. Jadi kita orang pun tanyalah, dekat mana rumah hantu? Jadi Wellington bawa kita orang ke sekitar kawasan tersebut. Tapi malangnya Fiz, memang cukup susah untuk mengesan kerana terlalu banyak rumah dekat situ. Tapi bila dengar cerita daripada Wellington ni, agak seram juga sebenarnya. Macam itulah Fiz, sedikit sebanyak penceritaan saya bila saya berada dekat Peru. Di samping mengenali sejarah asal Peru, kita pun dapat tahu bahawa dekat sana juga ada jin, syaitan, cuma berlainan rupa dan mempunyai kisah diorang yang tersendiri kan. Jadi itulah Fiz, terima kasih kerana beri peluang untuk saya menceritakan kisah ni. Assalamualaikum. Kisah yang kedua
yang dikongsikan oleh Zul, hotel berpuaka di Peru. Seram juga cerita dia. Yelah, dia seram sebab apa? Sebab yelah, kita jarang dapat cerita-cerita yang macam ni, yang menceritakan tentang kisah hantu dekat luar negara kan. Selalunya kita selalu dimomok-momokkan dengan pocong, pontianak, toyol, langsui, saka dan sebagainya. Tapi kali ni lain pula dekat sana. Dia tak adalah nama-nama spesifik kan, tapi yelah, pengantin tak ada kepala kan. Benda-benda yang basically bagi saya seram lah. Seram juga kalau katakan kita berada dekat tempat Zul ni. Kita dah dapat bayangkan lah macam mana. Dia yang lebih menyeramkan sebab benda tu kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi kawan dia si Huzaini ni masa nak buka pintu bilik, tiba-tiba dia terasa orang tarik pintu bilik dia kan. Lepas tu si Zul ni dah kunci pintu bilik, tapi masa si Rahman nak pergi ambil barang, pintu bilik terbuka. Benda-benda tu macam benda-benda yang misteri kan. Okey, jom. Okey. Cerita nombor 3 ni macam best ya. Okey, sebab dia ada kena-mengena dengan Negeri Sembilan. Okey, jom kita dengarkan kisah ketiga, kisah daripada Farahin. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua para pendengar di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sekiranya cerita ni dipilih dan diceritakan sama ada dalam live ataupun premiere. Hari ini saya nak share satu pengalaman yang berlaku ketika saya, keluarga dan juga sepupu-sepupu pergi bercuti dekat sebuah resort yang terletaknya di Seremban, Negeri Sembilan. Jadi Fiz, kedudukan resort ni dia macam agak terpencil sedikit, tapi dipenuhi dengan pokok-pokok tinggi dan juga pemandangan gunung yang cantik. Dan ada review kata umpama syurga alam dengan scenery yang cantik menghijau, tambah pula ada kolam renang infinity ataupun infinity pool lah. Memang nampak luas lah, siap boleh breakfast dekat dalam yang berkonsepkan dengan ala-ala Bali. Kalau dekat sebelah dalam rumah pula, nampak seperti rumah tradisional yang banyak unsur-unsur kayu kampung, termasuk permainan lama seperti congkak yang diletakkan sebagai hiasan. Jadi itu je lah beberapa hint yang saya boleh berikan kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ni. Jadi pada malam pertama lepas makan malam ni, kita orang adik-beradik ni sedang duduk bersama, tengah main game card lah, tengah main daun teruk lah masa tu kan, main suka-suka kan. Jadi ibu dengan ayah pun ada bersama masa tu kan. Dan secara tiba-tiba terdengar bunyi pintu sliding terbuka. Dan pintu jenis sliding door tu, pintu utama jenis sliding door tu terbuka dengan luas tau. Dan pintu yang diperbuat daripada kaca tu seperti ditarik buka oleh seorang yang sudah tentu bukan kami sekeluarga lah. Jadi kalau difikirkan positif, pintu yang diperbuat daripada kaca tu dah tentu berat dan susah untuk ditarik ataupun ditolak dengan hanya bantuan angin. Memang agak mustahil. Jadi bila dengar bunyi pintu sliding ni dibuka, ayah pun terus bangun dan terus pergi tutup pintu tu dan kembali menguncikan dia sebelum datang balik dekat tempat kita orang dan duduk dekat ruang tamu bersama-sama dengan kita orang balik. Walaupun badan masa tu dah penuh keletihan disebabkan berenang dekat swimming pool tadi, kita orang masih lagi melayan mood mengantuk dengan bermain game card lah kan. Tengah sibuk, tengah kusyuk kita orang main game card, tengah bergelak ketawa dengan adik-beradik, dengan ahli keluarga yang lain ni, sekali lagi pintu sliding tu terbuka dengan luas buat kali yang kedua. Jadi kali ni saya yang bangun. Saya bangun, saya pergi tengok dekat pintu tersebut. Jadi masa tu saya panggil abang saya untuk mengunci daripada dalam tau. Saya pula tunggu daripada luar dan cuba untuk buka pintu lah. Cakap, bang, aku pergi luar kejap, okay? Tutup sliding door, lepas tu kau kunci daripada dalam. Aku nak tengok kalau daripada luar aku boleh buka ke tak. Jadi saya pun keluar, abang pun tutup balik sliding door. Kerguk, dia kunci. Jadi saya dekat luar ni, saya cuba tarik sliding door tu, tak boleh tarik. Memang tak boleh buka habis kan? Memang tak boleh buka disebabkan kunci dah kunci rapat. Jadi saya pun ketuk, tok, bang, buka bang kan. Betul, abang pun buka. Kita masuk, tutup balik sliding door, kunci lagi sekali.
Jadi lepas saya dah masuk ke dalam rumah, saya dengan abang hanya menyusun-nyusun kasut kita orang dekat belakang sliding door untuk menghalang pintu tu terbuka dengan luas lah. Jadi ayah dan ibu pun menyuruh kita orang masuk je ke bilik masing-masing untuk berehat dan tidur. Risau kalau apa-apa yang jadi, lagi-lagi bila badan dah penat macam ni kan. Jadi nasib baiklah pada malam yang pertama tu tak adalah orang kata berlaku benda-benda yang pelik-pelik kan. Dan pintu tu tak terbuka selepas kita orang sendal dengan kasut-kasut kita orang ni. Tapi Fiz, pada malam yang kedua ni Fiz, perkara yang sama terjadi semasa kita orang tengah berehat dekat ruang tamu. 2 kali pintu sliding tu terbuka. Kali ni seram sikit. Sebab lebih kurang waktu yang sama, dalam pukul 10 malam macam tu, benda tu berulang pada malam yang kedua kan? Malam yang pertama pun benda tu jadi lebih kurang dalam pukul 10. Malam yang kedua pun sama juga, lebih kurang dalam pukul 10. Memang sebiji kejadian dia Fiz kan? Jadi pada waktu tu kita orang dah terfikir, okay, malam pertama kita orang dah sendalkan pintu tu dengan kasut dekat belakang sliding door tu. Okay, sekarang kita nak buat benda yang sama. Jadi abang sendalkan pintu tu. Jadi ayah dan ibu suruh kita orang pack barang-barang, pakaian kotor dan segala benda untuk dibawa balik pada hari ketiga. Dan itu hari terakhir kita orang dekat resort tersebut sebelum nak check out. Okay, ini part yang paling seram ni Fiz. Lebih kurang dalam pukul 1.30, pukul 2 pagi lah. Seingat saya pada waktu tu, saya terjaga daripada tidur disebabkan terdengar bunyi seakan-akan guli. Macam guli melantun-lantun dekat atas lantai kayu resort tu. Macam tu lah lebih kurang bunyi guli. Tapi mula-mula dengar bunyi guli dijatuhkan satu persatu kan? Tapi ada one time tu terdengar macam guli ni dijatuhkan dengan banyak, seolah-olah macam dia lambatkan guli tu dan dia jatuhkan semua. Dan dengar sebiji macam guli yang jatuh beberapa kali tu, dan kemudiannya ditolak dekat atas lantai. Dan umpama dia punya bunyi ni Fiz, umpama macam guli tu berjalan dekat atas kayu tu tau. Dia macam guli tu macam bergolek dengan sendirinya dekat atas lantai kayu tu. Memang kuat lah bunyi tu, bunyi bergeser tu, sehingga kan macam dengar bunyi tu macam terkena kat dinding pun ya juga. Bukan sekali tapi berkali-kali. Makin lama makin banyak guli yang jatuh, berdetak, yang bergeser ni. Kalau katakanlah korang dekat tempat saya pada ketika tu, kalau korang dengar benda ni, memang seram gila memang seram. Jadi saya yang terjaga daripada tidur ni terus mesej abang saya melalui WhatsApp. Dia pun reply. Saya tanya ke dia, bang, kau dengar tak bunyi tu bang? Dia reply apa? Dengar. Itu je dia reply. Dia dengar. Jadi lepas kita orang chat berdua ni, kita orang ambil keputusan untuk keluar daripada bilik dan untuk tengok benda ni. Dan nasib baik bilik kita orang ni sebelah-sebelah je. Jadi pun kita orang pun keluar daripada bilik masing-masing dan pergilah mencari daripada mana arah datang bunyi ni kan? Dan ternyata Fiz, ternyata bunyi tu datangnya daripada congkak yang berada dekat ruang tamu tu sebenarnya. Memang bunyi guli tu datang daripada situ Fiz. Dan dalam masa yang sama, saya dengan abang saya nampak seperti ada kelibat budak kecil tengah duduk dekat tempat letaknya congkak tu. Kita orang nampak budak ni. Oi, meremang dulu rumah nampak. Meremang. Oi. Kalau kita orang lihat daripada belakang Fiz, nampak macam budak perempuan tu berambut panjang. Dan rambut dia pula sebiji macam sepupu saya. Takkan diorang main waktu sekarang pula. Walhal sepupu saya tu tengah tidur dekat dalam bilik saya. Jadi saya dengan abang masa tu perlahan-lahan jalan ke belakang, ambil step ke belakang dan masuk ke bilik. Dan memang setiap langkah kita orang ni berjaga-jaga habis. Masa kita orang tengah step langkah ke belakangan, jalan sikit, satu langkah ke belakang, secara tiba-tiba budak perempuan tu terus berdiri bangun daripada kawasan congkak tu. Dan masa dia bangun, dia tolehkan kepala ke arah belakang. Dan apa yang kita orang nampak Fiz?
adalah rupa paras budak kecil perempuan ni dengan muka dia yang sangat-sangat pucat. Tak lebih daripada tu, disebabkan ruang tamu tu dah separuh gelap, kita orang nampak muka dia je. Dan dengan waktu tu jugalah pintu sliding door yang sememangnya terkunci sambil disendal dengan kasut tu terbuka luas dengan sendirinya, Pis. Dan budak perempuan tu bila nampak sliding door tu terbuka, budak perempuan tu berlari keluar dan hilang macam tu je. Bila saya nampak benda ni, Pis, kan? Bila saya nampak benda ni, terus saya dengan abang menjerit dan lari ke bilik tidur abah dengan mak dengan penuh ketakutan, Pis. First time jadi macam ni. Jadi selepas solat subuh bersama pagi-pagi tu, kita orang terus check out lebih awal, kan? Dan semasa dekat resepsionis, kami ditanya kepada kenapa nak check out awal, kan? Orang resepsionis tu, cik, awalnya sekarang baru pukul 7 lebih, nak dekat pukul 8, awal je nak check out, kan? Ada nak ke mana-mana ke? Dia cakap. Kita orang hanya mendiamkan diri je, Bis, kan? Tapi masa kita orang mendiamkan diri tu, ternampak tau, satu senyuman sinis daripada resepsionis tu. Seolah-olah dia macam tahu apa benda yang jadi sebenarnya. Jadi itulah, Fiz, pengalaman seram saya ketika berada dekat hotel ataupun resort di Seremban Negeri Sembilan ni, kan? Memang serik sebenarnya. Walaupun cantik tempat ni, tapi pengalaman yang macam tu betul-betul membuatkan saya fobia untuk pergi bercuti dekat resort sebenarnya. Itu je, Fiz, kisah yang saya ingin kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia, guys, kisah yang dikongsikan oleh, kejap, siapa nama dia tadi? Oleh Farahin. Gangguan di resort ala Bali Negeri Sembilan. Oh, dia bagi clue yang sangat besar. Gangguan di resort ala-ala Bali dekat Negeri Sembilan dengan adanya infinity pool, dengan kawasan dalam rumah dia yang penuh dengan, orang kata apa, lantai kayu, dengan adanya congkak, you know, nampak pemandangan yang sangat cantik dan sebagainya. Orang-orang Nogori, korang tahu tak dekat mana resort ni sebenarnya? Ataupun kalau korang boleh ceritakan ataupun boleh bagi tahu nama resort ni sebenarnya, itu memang terbaik lah, kan? Sebab saya tak tahu kat mana, tapi mungkin anda tahulah dekat mana, kan? Alhamdulillah. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Moga anda dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan again, macam saya katakan, The Segment sekarang kini menuju ke 70,000 subscriber. Kita tinggal lagi 30,000 subscriber untuk kita mencapai our first milestone untuk 100,000 subscriber lah. Okay, jadi saya ingin memohon bantuan daripada anda, okay, untuk sama-sama kita capaikan target tu sebelum hujung tahun ni, untuk dapat kita capai 100,000 subscriber. Jadi apa yang anda boleh buat, anda boleh tekan butang subscribe, okay? Jangan lupa tekan butang like supaya YouTube boleh recommendkan video-video saya dekat tempat lain juga. Dan juga kalau katakan ada rakan-rakan ataupun saudara mara, sahabat handai, ya, adik-beradik, mak bapak, pakcik, makcik, kan, yang suka menonton rancangan Markas Puaka ataupun yang suka menonton kisah-kisah seram, okay? Jangan lupa untuk recommend pada mereka dengan channel The Segment, dan make sure diorang subscribe lah channel The Segment itu je. Okay? Jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Yang mana yang tengah menonton sekarang ni, okay? Kalau katakan anda belum subscribe, tekan butang subscribe tu sekarang. Okay, guys? Okay, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah dia punya nama is penulis. kisah yang ditulis oleh penulis. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir, kisah penulis. Jom kita dengarkan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua para pendengar The Segment Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak ceritakan beberapa pengalaman yang saya, ahli keluarga dan kawan-kawan alami dulu sebenarnya. Dan saya bahasakan diri saya sebagai penulis lah. Kan? Tak nak bagi tahu nama sebenar. Dan total cerita yang saya nak ceritakan ni ada 7 cerita. Kan? Semoga Hafiz tak pancit. Okey, jom. Cerita yang pertama ni, seperti yang disampaikan oleh ibu, kisah ni berlaku pada tahun 1980-an. Waktu tu saya masih kanak-kanak berusia 3 atau 4 tahun lah. Dan keluarga kita orang ni tinggal di sebuah rumah kampung dekat Perak. Dan rumah tu pula adalah setengah batu setengah kayu. Jadi pada waktu tu rumah saya ni pernah dimasuki pencuri yang mencuri beberapa barang termasuklah pakaian. Tapi walaupun macam tu Pis, pencuri tersebut tak berjaya nak dikesan. Dan anehnya tak berapa lama selepas tu, barang-barang tu ditemui kembali berada dekat dalam almari. Dan hal tersebut sangat-sangat mengelirukan saya sebenarnya. Padahal ibu dan juga ayah memang begitu pasti yang barangan tersebut tak ada dekat situ semasa barang tersebut dicuri. Jadi sewaktu hari munculnya barang-barang tu semula, saya yang masih kanak-kanak berlari ke dapur untuk memanggil ibu yang sedang memasak dan memberitahunya bahawa saya ternampak hantu masuk ke bilik ibu dan membuka almari. Jadi ibu bila dengar saya cakap macam tu, dia pun macam agak tercengang-cengang lah masa tu kan. Terus dia nak pergi tengok. Dan bila dia pergi tengok, alangkah terperanjatnya dia bila beg-beg pakaian dan juga barang-barang yang hilang sebelum ni telah pun dikembalikan. Itu cerita yang pertama. Jadi cerita yang kedua pula, sekitar lewat tahun 1990-an, saya sekeluarga telah berpindah ke rumah taman di Kajang. Masa tu ayah dapat tukar tempat kerja. Dan waktu ni saya dah bersekolah menengah lah. Dan suatu hari kita orang sekeluarga mengambil gambar di luar betul-betul dekat depan rumah. Kononnya nak ambil gambar berlatar belakangkan rumah baru lah pada ketika tu kan. Jadi pada zaman tu, zaman 90-an, manalah kita ada digital camera daripada handphone dan sebagainya. Of course kita nak kena pergi hantar kedai gambar, nak pergi cuci gambar kan. Jadi bila gambar dah dicuci, kita orang sekeluarga ni macam agak terperanjat tau bila tengok gambar tu. Sebab apa? Dekat tingkap bilik tidur dekat tingkap atas tu, seperti ada telekung putih yang sedang berdiri melihat keluar tingkap. Jadi pada mulanya tu kita ingatkan kain telekung solat kan, yang mungkin ibu gantung dekat tepi tingkap. Tapi ibu menafikan benda tu, sebab dia mempunyai tempat simpan telekung yang sangat khas kan? Bukannya orang kata digantung-gantung dekat tingkap macam tu, bukan. Jadi bila kita nampak gambar ni, kita orang macam, meremang gila bulu roma. Habis tu apa benda pula, benda putih yang dekat tepi tingkap ni? Wallahualam. Itu kisah yang kedua. Yang ketiga pula. Yang ketiga ni, kisah ni berlaku sewaktu saya masih lagi di sekolah menengah ya. Dan pada satu malam ni, saya bersama dengan 2 orang abang dan juga adik menaiki kereta ibu yang dipandu oleh abang sulung. Dan abang saya pada ketika itu dah usia remaja lah, dah usia dalam 18-19 tahun macam tu lah. Kalau waktu cuti tu, memang sampai lewat malam lah kita orang merayap naik kereta kan? Kita orang lalu dekat tanah perkuburan Sungai Kantan Kajang, dekat je dengan rumah kan? Dan kalau korang nak tahu, dekat kawasan tanah perkuburan tu bersemadinya bomoh wanita yang kesnya top pada tahun 1990-an dulu kan. Korang tahu siapa? Saya malas nak sebut nama dia. Rasa macam seram pula bila tengah tulis-tulis cerita pasal ni kan. Jadi waktu tu lebih kurang dalam lewat malam lah. Kita orang melintasi kawasan perkuburan tu, dan daripada jauh kita orang nampak ada seorang wanita yang masih bertelekung jalan sorang-sorang, betul-betul dekat bahu jalan berhadapan dengan kubur tu. Dia nampak perempuan ni jalan. Nak kata baru balik daripada masjid ataupun dah lepas solat isyak, tak mungkin, sebabkan dah lewat malam. Lagipun kawasan tu gelap, memang tak ada lampu, memang jarang kenderaan lalu kat situ. Jadi kalau dah lelaki pun tak berani nak jalan sorang-sorang kat situ, apatah lagi perempuan. Jadi kita orang adik-beradik ni pun teruslah meremang lah bodoh rumah.
Jadi abang pada ketika tu pun terus slowkan kereta dan terus slow ghostan kereta dia ni, reverse patah balik. Apa benda tu sebenarnya? Kita orang tak berani nak nak melintasi ataupun nak melepasi pun orang tu. Berhenti kereta, abang ghostan kereta, patah balik, caw daripada situ. Cerita yang ketiga. Cerita yang keempat pula. Yang ni kalau tak silap berlaku pada tahun 2008. Satu hari tu mak dengan ayah dan juga adik-beradik yang lain pergi bercuti beberapa hari dekat Port Dickson. Jadi sedih lah, saya tak dapat nak ikut bersama sebabkan tengah tunggu interview kerja. Jadi saya pun duduklah rumah seorang-seorang. Waktu malam tu tengah syok-syok tengah tengok TV dekat ruang tamu, tiba-tiba saya terdengar macam salah satu pintu dekat dapur ni terbuka. Terbuka cai. Ingatkan kucing tau. Tapi bila terdengar bunyi seseorang keluar daripada bilik dapur tu, siap pakai slipper dapur milik mak pada tu. Macam, siapa pula ni? Kan? Dan cara dia berjalan sebiji macam mak tau. Jadi saya pun macam agak 50-50 juga ni, mak dah balik ke kan? Jadi saya pun tanya, mak, tak ikut diorang ke pergi Port Dickson? Kan? Tapi tak mungkin, Pis. Sebab apa? Diorang dah gerak dah pada petang tu. Dan mak ada mengingatkan saya supaya jangan lupa kunci pintu dan jangan lupa bagi kucing-kucing makan. Jadi dah tentulah bila mak dah pesan macam tu, dah tentulah mak ikut sekali kan. Jadi macam bila dah tertegur tu macam agak menyesal juga sebenarnya. Bila dah tegur memang confirm sah ini benda Allah tu sebenarnya. Maklumlah Fi, duduk rumah seorang-seorang, daripada naik seram ni mula-mula terus bertukar jadi marah disebabkan diganggu macam tu tau. Jadi pada waktu tu saya ambil tali pinggang, saya pergi masuk dekat dalam bilik tu. Saya pun terus melibas-libas tali pinggang dekat dalam bilik tu. Saya cakap, "Weh, setan babi pundek weh." Memang saya mencarut dalam tu kan. Cakap, "Weh, setan babi, ai pundek lah weh. Jangan kacau aku ah. Kan aku libas kau baru tahu." Last lepas saya dah buat benda tu semua, dah memaki hamun konon berani ni. Lepas tu bila dengar suasana macam sunyi semacam kan, terus saya cabut lagi masuk bilik kan, tidur sorang-sorang kat dalam bilik, pasang radio kuat-kuat sampailah ke pagi. Ingatkan berani, tak berani pun kan, acah-acah berani je Pis. Cerita yang kelima. Okey, kisah ni seingat saya lah berlaku seawal tahun 2000 lah kan. Waktu tu saya selalu sakit-sakit dan ada masanya saya rasa takut duduk rumah seorang-seorang. Rasa macam anxiety tau duduk rumah seorang-seorang. Tak tahu apa punca dia. Jadi nak dikisahkan, saya ni memang suka sorok barang seperti komik ataupun buku-buku lukisan dekat bawah katil mak dengan ayah. Jadi pada satu malam ni, saya bermimpikan macam ada satu lembaga hitam tapi tak nampak rupa bentuk dan muka dia. Saya termimpikan dia ni. Dan dekat dalam mimpi tu dia keluarkan semua komik-komik dan juga buku-buku lukisan dekat bawah katil dengan cara membaling-baling buku tu. Mungkin dia marah kot sebabkan rumah tu rumah dia. Mungkin, wallahualam, mungkin dekat bawah katil tu adalah rumah dia. Wallahualam. Jadi sejak daripada tu saya tak berani sangat nak sorok barang-barang dekat bawah katil mak dengan ayah. Mungkin rasa itulah tempat tinggal benda-benda ni lah kan. Sebenarnya time tu ibu pun selalu juga mimpi dan juga mengigau malam-malam kan? Kadang-kadang mengigau sampai terjerit terlulung pun ada juga. Tapi nasib baiklah ayah ada kejutkan ibu bila dia mengigau kan? Ibu kata dia mimpi seram-seram je. Yang kelakarnya kadang-kadang ibu mengigau seram-seram sampai dia terkencing dekat atas katil kan? Bila fikir-fikir balik macam yelah kelakar lah, mak pun bukannya sakit, dia sihat. Tapi sampaikan terkencing-kencing dekat atas katil tu macam dah agak kronik juga sebenarnya mimpi tu kan. Jadi satu hari tu ibu minta tolong pada saya dan juga abang bantu angkat tilam spring dia ke dalam lori kedai perabot terpakai. Yalah, biasalah tilam lama kan, nak tukar tilam baru. Lagipun tilam spring ibu tu dah bertumpuk kuning sana sini. Jadi bak kata ayah sambil-sambil bergurau ni, kata biasalah mak kau tu mengigau malam-malam dekat situlah juga kan. Dekat situlah pampers dia kan. Dekat situlah pampers dia tembak kat situ juga. Jadi Fiz, masa nak angkut masuk lori tu pun siap ada lembab-lembab basah tau, bawah hancing. Tapi ibu suruh lah, kata saya cover-cover sikit lah kan. Malu dia kata.
Kisahnya sejak tilam tu dibawa pergi dan diganti dengan tilam yang baru, ibu pun dah tak adalah mengigau-ngigau, benda seram lagi dah. Yang anehnya, rasa takut duduk rumah seorang-seorang dan sakit-sakit selalu tu pun dah tak ada lagi dah, selepas tilam tu diganti. Pelik kan? Itu cerita yang kelima. Cerita yang keenam ni pendek je Pis. Okay, cerita ni berlaku pada tahun 2012. Masa ni saya duduk dekat rumah sewa bersama dengan 2 orang lelaki lagi serumah lah. Dan macam malam tu macam biasalah. Saya tidur agak lewat sebabkan tengok TV. Dan housemate yang lagi 2 ekor ni, diorang dah nyenyak dalam mimpi masing-masing. Jadi tengah-tengah seronok tengok TV ni, tiba-tiba terdengar macam ada suara orang gelak ketawa tau. Bunyinya tu datang daripada arah belakang rumah sewa yang bersemak-samun ni. Entah nak kata ketawa ke, nak kata mengilai ke, bunyi dia macam bergema dalam dewan tau. Aish, mana ada manusia yang boleh ketawa macam tu kan? Melainkan dia ketawa dekat dalam dewan. Dia macam bergema tau, macam dia macam tu lah habis kurang, bergema. Jadi sebelum tu pun salah seorang housemate yang pergi buka pintu dapur pun sebab nak ambil angin, dia pun cakap benda yang sama juga kan? Dia terdengar bunyi benda ni, tapi dia ada ternampak, dia cakap yang dia ada ternampak benda putih menyusup dekat celah-celah semak tu. Apa tu? Wallahualam. Itu cerita yang keenam. Jadi cerita yang terakhir ni Fiz, yang ni cerita yang terjadi 3-4 tahun lepas lah. Saya rasa dalam tahun 2019, tahun 2019 ataupun 2020 lah kan? Saya ni memang gemar balik rumah lewat malam. Biasalah pergi lepak dekat mamak dengan kawan-kawan kan. Jadi satu malam tu baru balik melepak, saya bawa motor lalu dekat satu simpang nak masuk ke rumah ibu dan juga ayah lah. Dan masa nak masuk simpang tu, masa tu saya ternampak adik saya tengah berjalan kaki dekat jalan yang sama. Macam apa benda pula yang adik aku tengah buat lewat tengah malam ni. Tapi yang peliknya, kita orang ni menuju berlawanan arah. Saya nak balik ke rumah, dia nak keluar rumah, nak melepak dekat rumah kawan dia lah kot. Jadi bila lalu je dekat sebelah, saya pun macam aku balik dulu lah, cakap lambai macam tu. Jadi balik rumah macam biasa, basuh kaki, bersihkan badan apa semua dan tidur lah. Jadi esok paginya tu masa kita orang sarapan, adik saya pun tanyalah, bang, semalam masa kau balik kau ada bawa member kan? Jadi saya macam agak pelik dengan heran juga dengan soalan dia ni kan. Padahal lalu sebelah-sebelah je malam semalam kan. Takkan dia tak nampak yang saya bawa motor sorang-sorang. Cakap bila masa pula aku bawa member kan? Mana ada aku sorang-sorang je lah. Semalam kan kita bertembung kan? Apa benda kau ni? Tak adalah bang, kalau katakan kau sorang, habis tu siapa pula yang pakai baju putih yang duk bonceng dekat belakang motor kau semalam tu? Jap. Mesti kau rasa benda tu yang terjadi kan? Seolah-olah macam ada benda yang menumpang. Benarnya bukan itu yang terjadi kan? Basically, lepas malam tu, saya terserempak dengan adik penulis yang sambil lambai. Saya terserempak dengan adik saya sambil-sambil melambai tu. Dan saya pun terus balik ke rumah lah. Dan masa saya masuk ke dalam rumah, adik saya elok je tengah tengok TV, tengah layan movie. Waktu tu bulu roma dah naik meremang habis kan? Jadi sejak balik malam tu, kalau katakanlah malam-malam yang lain saya nak balik lewat kan, saya akan baca ayat kursi dulu kan? Takut ada benda yang menumpang lagi agaknya. Wallahualam. Jadilah, itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Okey guys, itu dia kisah yang terakhir, kisah yang dikongsikan oleh penulis. Okey, nama ni saya tak tahu apa, dengan kisah dia yang berjudul 7 Pengalaman Seram dan Misteri. Okey, mungkin korang confused dengan dia punya cerita dia yang terakhir. Dia kata kan
Kalau kau seorang-seorang, habis siapa pula yang pakai baju putih yang duk bonceng dekat motosikal kau tu? Okay, dia dah tulis macam tu kan. Lepas tu dia tulis tu, kejap. Mesti korang rasa macam tu yang jadi kan. Sebenarnya bukan. Cerita dia macam ni sebenarnya. So basically yang ayat kat situ dia just like macam hook lah. Macam cerita rekaan je lah yang bahagian tengah-tengah tu kan. Tapi yang bahagian akhir tu lah penceritaan dia yang betul, di mana dia balik rumah, dia berselisih dengan adik dia. Tapi bila dia sampai rumah, dia tengok adik dia tengah layan movie kan? Itu yang sebenar dia kan. Terima kasih kepada penulis dengan 7 cerita yang telah dikongsikan. Okay guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Jangan lupa follow The Segment di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.